wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa anshurna 'alai khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pagi ini kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqh Manhaji jilid yang pertama. Kita masih lagi bicara pengenalan istilah kita berhenti itu yang berapa? Ya haram harus haram itu harus. Baik. Kita masih lagi bicara pengenalan beberapa istilah fiqh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi amin. Yang ke-9 haram. Yang ke-9 haram. Haram ialah perkara yang dituntut oleh syarak supaya ditinggalkan dengan tuntutan yang putus. Benda yang haram ialah perkara yang dituntut oleh syarak supaya ditinggalkan. Ditinggalkan dengan tuntutan yang putus, tak ada pilihan dah. Kita terpaksa kena tinggalkan. Kalau wajib yang kita sebut sebelum ni tuntutan yang putus pula, sama juga. Cuma hak tuntutan hak wajib yang sebelum ni kita bicara, iaitu tuntutan yang putus untuk melakukan. Dan ni yang haram pula tuntutan supaya ditinggalkan, tak dibuatlah. Diberi pahala jika ditinggalkan kerana mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dikenakan dosa jika dilakukan. Dia kata diberi pahala jika ditinggalkan kerana mematuhi perintah Allah. Dia sambung lagi lah, kadang-kadang orang yang tak buat. Dia contoh, dia kata dia pakai tudung. Tujuan pakai tudung tu kerana nampak cantik. Nampak cantik, bukan dia nak ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dia puasa. Puasa tu kan benar wajib, tapi dia puasa tu kerana nak bagi kuih. Ni salah lah. Maksudnya begitu jugalah hak benda-benda yang haram ni. Maksudnya kita meninggalkan tuntutan hak haram tu kerana mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang suruh. Kita duk sebut selalulah apabila Allah larang sesuatu benda tu adalah hikmahnya, adalah kebaikannya, bukan saja-saja
Allah larang. Sebagai contoh, Allah larang kita jangan duk minum arak. Sebab apa? Dengan minum arak boleh menghilangkan akal. Allah Subhanahu Wa Ta'ala larangkan supaya jangan berzina. Kerana apa? Kerana kalau berzina merosakkan keturunan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala larang kita jangan mencuri kerana boleh rosak harta dan sebagainya. Jadi Allah laranglah benda tu. Ada sebab-sebab benda yang Allah perintah, benda yang Allah larang, hakikatnya kembali baik kepada hamba-hambanya. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia tidak mengambil untung. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia tidak mengambil faedah sedikit pun, tak ambil faedah. Dia bukan ambil faedah apa pun. Dia tidak berhajat sedikit pun. Setiap apa yang hak dia buat, setiap apa yang hak dia suruh, setiap apa yang hak dia larang, sedikit pun dia tidak ambil manfaat ataupun faedah. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia tidak berhajat kepada makhluk. Yang berhajat kepada Allah ialah makhluk. Jadi dia suruh kita buat tu hakikatnya kebaikan, keburukan tu kembali balik kepada hamba-hambanya. Dia patut-patutnya berterima kasihlah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat cipta kita, bersama ciptaan dia tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat peraturan untuk kita ikut. Baik. Dia kata diberi pahala. Allah bagi ganjaran lah. Dengan sabar, kita sabar menahan daripada hak benda larang. Sabar bukan lama pun. Sabar sekejap di atas perintah Allah. Sabar sekejap di atas larangan Allah. Sabar sekejap di atas ujian Allah. 3 ni kita kena sabar. Sabar sekejap di atas perintah Allah. Sekejap Kalau hidup pun bukan lama. Lebih kurang 60 tahun, 70 nak jumpa 90 ni jarang ada lah. Ada umur 100 pun ada, tapi benda tu jarang-jarang berlaku lah. Tapi kehidupan kita hanya beberapa seketika sahaja. Jadi kita sabar sekejap dalam buat perintah Allah. Kita sabar sekejap di atas larangan Allah. Dan sabar sekejap di atas ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menimpa kita. Tu kadang-kadang orang duk beritahu, awak dah Allah Subhanahu Wa Ta'ala uji, lepas satu uji Allah uji, lepas satu uji Allah uji. Awak tak uji tak bolehkah? Allah uji pada hakikatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala uji selagi mana hak kita orang yang hak hidup ni, selagi mana hidup, selagi itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan uji. Sebab dunia tempat untuk diuji. Macam kita ujian periksa lah. Bila kita belajar, kita ada dah ujian. Pelagi ujian tu maksudnya sama ada berjaya ataupun kita gagal. Jadi kita nak berjaya lah di atas ujian tu. Kita nak berjaya. Kalau berjaya atas dunia, kita dapat kesenangan lah. Begitu juga kita nak kejayaan di akhirat. Sebagai contoh, dia buat contoh. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan suatu alasan benar. Maksudnya orang yang ada buat hukum bunuh, gantung sebagainya, ada urusan. Yang tu tak salah lah. Orang yang murtad, nanti kita akan jumpa esok ni. Contohnya orang yang murtad, maka pemerintah kena tangkapnya, suruh dia bertaubat. Kalau dia tak mau bertaubat, dipancungkan, tengkok dibunuh. Boleh tak bunuh? Boleh bunuh. Walaupun ayat ni diharamkan bunuh, kecuali dengan hak, cara hukum. Contoh tadi ni, dia tinggal sembahyang. Dia tinggal sembahyang, maka pemerintah kena tangkap dia, suruh dia sembahyang. Tapi kalau dia tak sembahyang, dipancung tengkok. Dikis besar tu sembahyang tu. Nanti kita akan jumpa esok ni. Kalau murtad, dia kata sembahyang tu tak wajib, pemerintah tangkap dia, perintah suruh dia bertaubat. Kalau dia bertaubat, tak apalah. Tapi kalau dia tak mau taubat, dia tak mau kembali balik, pemerintah kena
bunuh pancung dia, tangan tak boleh mandikan dia, tak boleh kampankan dia, tak boleh menyembahyangkan dia, tak boleh mengumikan di perkuburan Islam. Kerana apa? Dah murtad. Tetapi kalau dia tinggal kerana malas, dia tak mau sembahyang, sama juga hukum pemerintah kena tangkap dia, suruh dia bertaubat. Kalau dia tak taubat, dipancung juga tengkuknya. Berat orang tak tinggal sembahyang no. Kena pancung juga tengkuknya. Tapi selalunya dia taubat dah agak-agak. Tak taubat pancung no. Saya dia taubat lah kalau orang yang malas-malas ni. Dipancung tengkuk dia juga. Tapi kalau dia tinggal tu bukan kerana keingkaran dia, bukan dia mempersedar-sedarkan, ini dia kena mandikan, dia mengkampan, dia tak murtad lagi. Dia hanya buat dosa-dosa besar sahaja. Tapi selalunya kalau orang yang malas ditangkap, takkan dia nak kena dia nak bunuh kot, saya dia akan bertaubat. Jadi beratlah hukum orang yang meninggalkan sembahyang. Maka orang yang melaksanakan hukum tu tidak tak apalah, tak berdosa lah, sebab itu tanggungjawab. Dia melaksanakan satu juga perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hak tinggal sembahyang ni, nanti kita akan bicara esok ni tentang hukum orang yang meninggalkan sembahyang. Di sana ada hukumnya. Ada hukumnya. Baik. Dia kata, dan janganlah kamu bunuh jiwa yang diharamkan Allah. Membunuhnya melainkan dengan suatu alasan yang benar. Baik. Yang kedua, makan harta manusia dengan secara batil. Dengan cara yang salah. Tipu, menipu. Contohnya jual beli. Cara yang salah. Kita makan harta manusia dengan cara salah, tipu. Tipu dalam timbangan, tipu dalam penjualan, tipu. Sumber-sumber yang kita makan tu adalah benda yang haram yang akan menjadi darah daging kita. Maka selayaknya orang yang makan benda-benda yang haram ni, Nabi kata, maka layaknya api neraka lah untuk dia. Ni kena jagalah, nak masuk dalam perut kita, sumber makanan kita tu biarlah halal. Contoh satu kita dah sebutkan, kalau kita kerja hak 8 jam, kita kena menyempurnakan tugasan 8 jam kita. Kalau rehat tengah jam lah. Ni kadang-kadang kita ambil sambil lewat, break tengah jam, dia balon sejam. Masuk pukul 8.30 baru masuk. Bayangkan kalau sehari 2-3 minit kita curi tulang, sebulan dah berapa minit dah? Setahun. Sedangkan hak minit-minit yang kita curi itu dibayar gaji dengan waktu-waktu tugasan kita. Ini kita kena jaga lah. Sebab apa? Sebab tiap-tiap bulan kita dibayar gaji yang sama. Tu kalau kita boleh saja bagi lebih saja. Kadang-kadang kita tak tahu lah, lebih minit 2 minit, kita lebihkan kerja kita, balik 5.30, baliklah 5.45, bagi lebih sikit. Mudah-mudahan lebih tu kalau kita kerja betul pun sekurang-kurangnya dapat pahala. Kerana kita kerja tu bagi lebih, bagi sempurna. Sebab apa? Kita tak mau sumber yang masuk dalam perut kita sumber yang haram. Apabila masuk sumber yang haram, maka akan jadi titik-titik hitam dalam jiwa kita ketika tu. Ketika tu kita semayang tak semayang, bagi dia tu sama aja. Ni kita kena jagalah betul-betul tentang sumber makanan kita. Oleh itu, apabila manusia melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dia akan berdosa dan dikenakan balasan azab. Jadi orang yang melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kalau dia mati dia belum bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan diazab. Itu kita kalau kita duduk semayang ni, alhamdulillah lah, dalam semayang kita bertaubat. Allahumma ighfirli, Allah Rabbi ighfirli wa'fu anni. Kita duduk minta ampun dengan Allah. Ataupun lepas semayang kita minta ampun dengan Allah, astaghfirullahalazim. Kita duk minta ampun selalu pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita minta ampun, hak dosa-dosa kita tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampun. Kalau dosa kita dengan Allah, tapi kalau dosa dengan makhluk, ini kita kena pi selesai dengan makhluk. Ini masalah lah. Kita tak mau kita buat benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dia kata akan diazab dan dia akan diberi pahala oleh Allah jika meninggalkan. Sebagai contoh kita ni tak minum arak, kita makan benda-benda yang halal ni, kita menurut perintah Allah lah ni Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita pahala. Contohnya apa? Kita tak minum arak, kita tak main judi, kita tak bunuh orang, kita tak buat benda-benda haram, kita sabar sekejap di atas hak larangan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita pahala. Maka pahala tempatnya adalah syurga lah tempat kita. Baik. Perkataan haram juga sama makna dengan perkataan mahzur, iaitu perkara yang dilarang. Maksiat ataupun zunub, iaitu dosa. Baik. Yang ke-10 makruh. Makruh terbahagi kepada dua bahagian. Makruh. Apa nama makruh? Makruh yang kita sebut sebelum ni. Makruh benda yang apabila buat tak berdosa, tapi kalau tinggal dapat pahala. Makruh dia kata terbahagi pada dua bahagian. Yang pertama makruh tahrim. Makruh tahrim ialah makruh yang hampir dengan haram. Yang kedua makruh tanzih. Baik. Yang pertama makruh tahrim. Makruh tahrim ialah apa yang dituntut oleh syarak supaya ditinggalkan sesuatu tuntutan secara putus. Sama juga hak macam haram ni, tapi dia kurang sikit lah. Tetapi tuntutan tersebut tahapnya kurang daripada tuntutan meninggalkan yang haram ni. Walau bagaimana dosa tetap dosa, tapi dia kategorinya kurang sikit lah daripada haram ni. Maksudnya kurang sikit, tapi dia hampir-hampir dengan hampir dengan haram. Itu dengan makruh tahrim, makruh yang hampir-hampir dengan haram. Dia kata meninggalkan haram diberi pahala jika ditinggalkan semata-mata kerana mematuhi arahan Allah, dan dikenakan balasan jika dilakukan, tetapi tidak sama balasannya jika melakukan perkara yang hukum haram. Maksudnya dosa azab juga, tapi kategori azab tu tak samalah macam mana kita buat benda-benda yang haram. Maksudnya kalau azab pun dia kurang sikit daripada haram tu, tapi tetap akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata makruh yang martabatnya hampir sama dengan haram. Contoh, dia buat contoh ni seperti sembahyang sunat mutlak ketika terbit ataupun ketika terbenam matahari. Maksudnya waktu-waktu tahrim, lepas pada waktu syuruk, lepas waktu sembahyang subuh tak ada sembahyang dah. Lepas waktu syuruk lebih kurang 28 minit kita ada sembahyang apa? Sembahyang sunat duha. Waktu syuruk maksudnya waktu selepas waktu syuruk tu, tempoh contohnya dalam keadaan apa? Lepas subuh tak ada dah sembahyang. Kecuali kita pernah sebut sebelum ni, kalau nak sembahyang juga boleh dengan syarat sembahyang yang bersebab. Sembahyang yang bersebab. Contohnya sebab masuk masjid. Sembahyang sunat tahiyatul masjid. Itu boleh sembahyang sunat tahiyatul masjid bersebab. Ataupun sembahyang apa? Sembahyang sunat wuduk. Kita berwuduk, sembahyang sunat wuduk bersebab boleh. Ataupun kita sembahyang qada. Qada dia tidak ada waktu. Kita qada, kita ada hutang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh kita sembahyang. Dia tidak ada waktu lah. Qada lah waktu mana pun tak apa. Tapi yang sembahyang lain yang tidak sebab-sebab apa, maka disebut dengan makruh li tahrim. Ataupun hampir terbenam matahari. Ketika sebelum masuk waktu maghrib, ataupun matahari terpancak sebelum masuk waktu zuhur, terpancak tu juga disebut dengan waktu tahrim. Baik. Ini dihukum dengan makruh tahrim. Yang kedua makruh tanzih. Makruh tanzih ialah apa yang dituntut oleh syarak supaya ditinggalkan dengan suatu tuntutan yang tak putus. Ini tak putus lah. Tak putus maksudnya apa? Diberi pahala apabila ditinggalkan kerana mematuhi arahan Allah,
dan tidak dikenakan balasan azab jika dilakukan. Tapi walau bagaimanapun, hak makruh tanzih ni, makruh hak kita buat ni benda yang hak dibenci. Kalau boleh, tak payah duk buat dah. Terutama juga, makruh juga sekiranya kita meninggal yang sunnah-sunnah sebagai contoh dalam semayang. Semayang, kita angkat tangan. Allahu Akbar, tak angkat. Hukum juga adalah makruh. Perbuatan yang kita meninggalkan yang sunnah, maka akan jadi makruh. Contohnya, baik sembahyang Allahu Akbar, angkat pun tak. Ataupun tak pegang ni, bakal duk tegak macam tu pun sama jugalah. Jadi kita nak kena buat hak benda sunnah. Langgar hak sunnah, jadi hukum tu jadi makruh. Jadi buatlah, jangan kita tak buat. Baik. Contohnya, dia buat contoh ni. Berpuasa pada hari Arafah bagi jamaah haji. Dia orang yang menunaikan haji, tak disunatkan dia ada berpuasa. Kalau puasa pun hukumnya adalah makruh. Tapi lebih baik dia tak puasa dapat pahala. Kalau dia puasa pun dapat letih dan tak dapat pahala. Jadi rugilah kalau dia puasa. Yang sunatnya adalah kita yang hak tak pi haji ni sunat. Sunat. Orang yang tak pi haji sunat berpuasa pada hari Arafah. Tapi orang yang menunaikan haji tidak disunatkan dia sembahyang, dia puasa Arafah. Tapi kalau dia tinggal pun akan dapat pahala. Jadi tak payah puasalah bagi orang yang menunaikan haji. Iaitu berpuasa pada hari Arafah bagi jemaah haji. Sekiranya puasa tinggal kerana mematuhi arahan Allah, ia akan diberi pahala dan tidak akan dikenakan balasan dosa jika ditunaikan puasa tersebut. Kalau dia puasa pun tak dosa, tapi letih lah, tak dapat apa. Kalau dia meninggalkan puasa tu kerana mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka puasanya dapat, dia tak puasa maka dia akan dapat pahala. Dia tak payah puasa lah bagi orang yang menunaikan haji. Tapi kita duduk di Malaysia, disunatkan kita berpuasa dengan ganjaran pahala berlipat kali ganda. Baik. Yang ke-11. Tunai. Yang ke-11 adalah tunai. Apa dia tunai? Tunai ialah ibadat yang dilakukan dalam waktu yang telah ditetapkan oleh syarak tu tunai. Contohnya, kita sembahyang Zuhur dalam waktu itu tunai. Kita puasa Ramadan dalam bulan Ramadan tu tunai. Kita puasa Ramadan dalam bulan Ramadan. Sembahyang Zuhur dalam waktu Zuhur. Sembahyang Asar dalam waktu Asar. Jadi maksudnya kita buat tu tunai lah. Kita buat tunai. Dia buat contoh ni, puasa Ramadan pada bulan Ramadan dan sembahyang Zuhur dalam waktu yang telah ditetapkan. Yang tu nama tunai lah. Macam kita buat lah, adaan, kita sebut lah, usalli fardhu subhi raka'ataini adaan. Adaan ni maksudnya tunai lah. Kita buat secara tunai. Tunai dalam waktunya lah. Waktunya, tempoh yang kita pernah sebut sebelum ni, waktunya sekurang-kurang waktu 1 rakaat. Contohnya kita sembahyang Zuhur lah. Contohnya kita kaduk-kaduk lupa hari tu. Sembahyang Zuhur ujung-ujung dah. Kita pun sembahyang Allahu Akbar, sembahyang dapat 1 rakaat yang sempurna dengan azan asar. Maka teruskan sembahyang kita, maka dikira tunai. Dengan syarat kita dapat satu rakaat. Tapi jangan kita ulang lah perbuatan tu. Kerana apa? Kita melengah-lengahkan sembahyang sehingga habis waktu masuk sembahyang, habis waktu Zuhur, kita sambung waktu Asar. Jangan sampai peringkat tu lah. Tapi sembahyang kita dikira tunai lagi dengan syarat kita dapat 1 rakaat yang sempurna. Duduk sembahyang Allahu Akbar, rokok, sami Allahu liman hamidah, turun sujud, duduk antara sujud pula, naik Allahu Akbar rakaat yang nak naik rakaat kedua, tonton di masjid dengan azan asar. Teruskan sembahyang Zuhur kita dikira tunai.
Sama juga, waktu sama juga. Maksudnya dengan syarat dalam waktu tu sekurang-kurangnya dapat 1 rakaat yang sempurna. Tetapi sekiranya tak dapat rakaat, Allahu Akbar, kita pun sembahyang rakaat baru nak naik rakaat kedua, dengar azan sah dah. Tak dapat rakaat yang 1 rakaat sempurna, berhenti ke tak berhenti? Sambung terus dikira qada. Kita mesti qada dah lah. Jangan duk berhenti lah, berdosa. Kita sembahyang berhenti dan tanpa dengan ada sebab-sebab apa, hukumnya dosa. Tapi kalau sembahyang sunat hukumnya makruh. Contohnya kita sembahyang sunat waktu maghrib kan, kita Allahu Akbar, tok bilang qomat dah Allahu Akbar, Allahu Akbar, berhenti pun tak apa. Kita berhenti hukumnya makruh, tapi kita dapat pahala yang lebih kerana nak bertakbir bersama dengan berimam, itu afdal. Kecuali kita duduk dekat yang akhir dah, duduk tahiyat akhir dah, duduk tahiyat dah, ataupun ketika sujud dah, orang yang qomat habiskan sembahyang kita. Baca yang hak rukun-rukun sajalah. Hak rukun-rukun sahaja. Jadi kita bagi salam dan kita sembahyang lah. Tapi kalau kita baru rakaat pertama, dengar dari qomat, kita dapat pahala yang afdal, iaitu takbir. Lepas tu imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Kita nak dapat pahala yang afdal, yang besar. Tetapi hak tadi ni, kita sembahyang tadi ni, kalau tak dapat 1 rakaat yang sempurna, maka dikira sembahyang tu bukan tunai lah. Maksudnya qada. Dia qada, jangan duk berhenti hukumnya berdosa. Kecuali ada sebab tertentu lah. Tengok anak naik tangga ke apa, tak berhenti jatuh. Ataupun tengok ulat masuk dalam rumah kan, kalau jengking ke lipan bahaya mana tu, maka berhentilah. Ada sebab yang darurah dan sebagainya, berhenti. Ataupun dalam kaedah cara kita dalam sembahyang nak pukul binatang, kalau kita tahu caranya, dalam sembahyang pun boleh kita pergerakan yang tidak berturut 3 kali berturut-turut boleh. Ambil kayu berak, cuma kita ada caranya lah. Tapi selalunya apa berlaku macam ni, kita berhenti lah. Sebab kita bayang pun tak kosong dah, no? Ulat masuk, kalau jengking masuk, lipan masuk, anak duk panjat atas tangga, atas lemari, macam-macam. Kan dia bertunjuk dalam dulu. Dua budak duk main-main dengan adik abang, almari timpa adik dia. Nasib dah lebih terbit sendiri. Kalau tidak kan mati adik dah. Maksudnya kamera duk ambil gambar tu, duk panjat-panjat almari tu balik timpa adik. Adik merangkak, tapi nasiblah lama-lama dia boleh keluar juga. Jadi niat keluar sembahyang lah, kita keluar sembahyang. Niat keluar sembahyang. Bila keluar sembahyang tu habis lah. Maksudnya kita memang kalau dah kita apa, hakikat kita nak keluar tu lintas dah niat tu. Memang kita niat dah nak keluar tu. Bila kita niat keluar iman tu, maksudnya habislah sembahyang kita, batal lah. Tu nanti kita akan masuk tajuk ni, sembahyang kita bersebab sembahyang. Contoh kita sembahyang, sekali lagi kalau hujan turun, aku nak berhenti. Ini pun sama juga. Bila hujan turun, automatik kena berhenti. Sebab kita niatlah sembahyang kita, nanti hujan turun nak berhenti. Kita buat sebab macam tu. Yang ni juga, kita sembahyang kita tak boleh kita nak sambung dah. Kita bersebab hujan turun, automatik dia kena berhenti. Kita ubah niat dah. Baik. Habis yang tu, no? Yang ke-12 qada. Yang ke-12 qada. Qada ialah ibadat wajib yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh syarak. Contohnya berpuasa Ramadan di luar bulan Ramadan, yang telah meninggalkan, atau sembahyang zuhur di luar waktu telah ditentukan kepadanya oleh syarak kerana meninggalkan. Cuma kadang-kadang tanya juga tentang sembahyang Jumaat tadi ni. Dia pipi, orang dah dapat rakaat, orang dah 1 rakaat. Boleh tak kerja Jumaat? Dikira Jumaat juga. Sekiranya dia dapat 1 rakaat bersama dengan imam. Sama juga kalau orang lelaki lah. Dia pergi sembahyang, tengok-tengok 1 rakaat lagi. Dia pergi Allahu Akbar, tu imam duk rakaat yang kedua dah. Jadi dia dapat 1 rakaat, maka lagi tambah lagi 1 rakaat. Tetapi kalau dia pergi tu imam duk tahiyat akhir,
dia pun Allah tak niat jemaah dah, dia niat zuhur je lah. Ataupun dia pi tu Tok Imam untuk rakaat yang kedua dah, dia Allahu Akbar, dia pi Tok Imam rokok contohnya. Dia pi Tok Imam rokok yang kedua, dia pun Allahu Akbar, Tok Imam Sami Allahu liman hamidah, maka dia tidak dapat satu rakaat, maka dikira sembahyang zuhur juga. Tapi kalau selalunya kalau dia pi Allahu Akbar dan sempat rokok bersama dengan imam, sempurna rokok dengan imam, maka dia dapat rakaat tu. Jadi bila dapat rakaat tu, sekali lagi dia tambah lagi satu. Semua juga kadang-kadang berlaku. Orang yang masuk dalam keadaan masbuk. Mesti dengan syarat nak dapat rakaat tu, mesti rokok bersama dengan imam. Kadang-kadang berlaku, dia pi Allahu Akbar, Tok Imam rokok, dia pun Allahu Akbar, ketika dia rokok, Tok Imam i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. Berselisih di tengah jalan, maka dia tidak mendapat rakaat tu. Sekali lagi ada orang jenis orang yang ni, dia kira dapat juga. Dia kira dapat juga, maka tak sah sembahyang dia. Mesti dia kena rokok sempurna dengan imam. Ni kena jagalah orang yang orang masbuk ni, dia kena jaga. Dia kalau dapat rakaat tu, dia kena rokok, tempat rokok sempurna dengan imam. Dengan imam. Cuma imam pun kena jaga jugalah. Contohnya kalau dia sembahyang surah masjid ni, kalau orang main lambat dengan orang berwuduk kan apa, maka dia perlahan sikitlah. Allahu Akbar, rokok bagi lama sikitlah sebab nak bagi sahabat-sahabat ni dapat rakaat. Cuma kadang-kadang hak mai ikut pun kadang dia tak faham. Tok Imam duk tunggu lama, dia duk bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Tak payah qul a'udzu binnas dah. Toreh Allahu Akbar toreh. Jadi dia dibuang masa macam itulah. Allahu Akbar, dia rukuk bersama dengan imam. Ya. Ya. Dia contoh dia pipi tu, kalau lepas satu rakaat ke jemaah, aku tak dapat, terus je zuhur, jadi tambah lagi 4 lah. Maksudnya dia pi tu imam tahiyat akhir contohlah. Dia Allahu Akbar, turun tahiyat akhir. Sekali lagi dia dengan syarat 40 orang dengar khutbah. Syarat. Kita hak ni tak apalah, hak yang pi kemudian ni maksudnya hak dalam masjid tu dengar lebih daripada tu lah. Tu sekurang-kurangnya kita bagi Imam Syafi'i sekurang-kurangnya 40 orang. Tu kita sebut dah sebelum ni, kalau boleh khatib dialah yang jadi imam. Yang baca khutbah dialah yang jadi imam. Sebab apa? Takut kita bagi orang lain imam, kita boleh garanti dah dia tidak ke tak tidak. Lagi mana tahu kita imam, kita jemput khatib luar mai baca khutbah. Imam lena ketika khatib baca khutbah. Kita jemput khatib luar mai baca khutbah contohlah. Selalunya khatib jemputan luar, dia khutbah. Lepas tu dia bagi imam jadi imam. Jadi kadang-kadang imam tu lena, dia tak dengar hak rukun-rukun khutbah, maka tidak sah sembahyang tu. Nak kena jaga yang afdalnya yang baca khutbah dan dia juga yang menjadi imam. Selalu orang baca khutbah lena tak? InsyaAllah dia tak lena no. Dia baca khutbah tapi hak dia dengar khutbah ni kadang-kadang terlena. Nak kena jagalah. Dia 40 orang kena dengar ni hak rukun khutbah. Yang kita akan jumpa nantilah rukun khutbah tu. Kena dengar. Kalau tak dengar maka tu kata kita lebih lah. Selalunya satu sah tu pun lebih kurang 40 dah. Maksudnya kita ada beribu orang. Jadi hak kita mai lambat ni tidak masalah. Semua hak mai lambat ni dapat pahala tak banyak lah. Perempuan boleh kira tak? Perempuan dia tak kira, dia tak ni. Dia lelaki ya. Cuma kalau hak kita mai lambat ni, macam Nabi kata lah, pahala orang mai awal, pahala macam dia berkorban seekor unta. Mai kedua macam lembu. Mai ketiga macam kambing. Mai ketiga macam ayam. Mai yang keempat macam telur ayam. Lepas tu ketika khatib naik khutbah, malaikat tutup buku pergi dengar khutbah. Takut nak kita ni sembahyang sah.
Cuma tidak ada senarai dalam buku, tak ada senarai. Tak ada senarai. Sembahyang sah ikut syaratnya. Tapi kita tak masuk dalam senarai. Dia rugi lah. Tu kalau yang kita nak ni, kita nak macam nak korban seekor unta. Kita nak korban sebulan, setahun sekali pun, tu pun satu bahagian tu. Satu bahagian tu pun puas-puas nak buat korban. Tambah-tambah nak buat korban unta. Unta. Jadi kalau kita main belakang tu sah lah, tapi dia punya kelebihan pahala tu, maksudnya kalau kita hadis tadi ni, maksudnya malaikat yang jaga tu tutup buku, pergi dengar khutbah. Jadi nama kita tidak termasuk senarai. Sembahyang sah tak? Sembahyang sah, tetapi tak ada dalam senarai. Jadi rugilah, tak ada nama kita. Tak ada nama. Jadi tak ada pahala pun. Jadi sah sembahyang, pahala pun tak ada lah. Kelebihan tak ada lah. Pergi kerja, pergi tekan, orang tekan dapat 5,000, kita tekan tak ada apa. Tak ada ganjaran pahala. Jadi rugilah kita. Tapi kalau yang benar ni kadang-kadang berlaku, maka kita macam ni lah. Maksudnya kalau kita dapat 1 rakaat, dikira tunai. Tapi kalau tak dapat 1 rakaat, terus sambung dengan sembahyang zuhur lah. Ini selalunya orang lelaki lah. Orang lelaki. Kadang orang tanya, Ustaz, nak kena tunggu azan tak? Setengah dengar kata nak kena tunggu orang sembahyang dulu baru boleh sembahyang. Orang perempuan tidak masalah. Orang perempuan tidak ada masalah dengan azan, terus boleh sembahyang zuhur terus. Cuma lagi yang sakit, yang sakit maka dia kena tunggu sehingga orang sembahyang habis. Kenapa? Takut dalam masa khutbah ketika sembahyang dia sihat. Bila dia sihat, dia wajib dia kena pergi menunaikan sembahyang Jumaat. Cuma keadaan Allah kita ni, kita ada keluasan ataupun bilangan yang tentu. Hari ni tak payah tunggu dah. Contohnya masjid tu hanya perlu pada 200 orang kan. Kita pipi dah penuh dah. Jadi memang tak ada sembahyang dah. Dia ada haknya. Masjid ni 200, masjid ni 300, maka dia nak pipi dah ditutup dah. Jadi memang tak boleh sembahyang dah. Maka ketika tu dia tak payah tunggu kan, balik rumah, masuk waktu zuhur dia sembahyang terus lah. Sebab apa? Sebab dalam keadaan darurah macam kita ni. Tapi kalau yang sebelum ni orang lelaki, dia kena tunggu bagi habis dulu sembahyang Jumaat, baru dia sembahyang zuhur. Sebab apa? Takut masa dia tunggu tu sakit dia sembuh. Bila sakit sembuh, dia wajib dia kena menunaikan sembahyang Jumaat. Ni bagi orang yang uzak lah. Bagi orang yang uzak. Baik. Qada adalah wajib sama ada ibadat tersebut ditinggalkan dengan sebab uzur atau sebaliknya. Cuma perbezaan keduanya ibadat yang tinggal dengan sebab tidak uzur. Qada adalah wajib sama ada ibadat tersebut ditinggal dengan sebab uzur atau sebaliknya. Cuma dia sebut ni perbezaan keduanya ialah ibadat yang ditinggalkan dengan sebab tidak uzur. Dikenakan dosa dan yang ditinggal dengan sebab uzur dikenal Cuma perbezaan keduanya ialah ibadat yang ditinggalkan dengan sebab tidak uzur. Dikenakan dosa. Dan yang tinggal dengan sebab uzur tidak dikenakan dosa. Beza tentu saja. Kalau dia sebab tinggal kerana uzur, tak apa, tak dosa. Orang yang uzur, sakit dan sebagainya, puasa, maka dia boleh tinggalkan. Tapi kalau dia berpuasa tu lebih baiklah. Orang yang sembahyang, orang yang orang uzur, contohnya orang perempuan uzur, kedatangan haid, nifas dan sebagainya, dia tinggal bukan sengaja sebab uzur. Maka yang tu tak berdosa. Tapi kalau saja-saja dia tinggal, maka dia berdosa. Tu tak sama orang yang hak tinggal sebab kerana tak uzur, dia wajib segera qada dan wajib segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu taala. Macam kita pernah buat contoh sebelum ni lah. Contoh dia kunci jam. Subuh pukul 5.30 pagi dia kunci jam. Jam tu bunyi dah pukul 5.30. Dia kata biar pilih tutup dululah, lagi 5 minit kita bangkitlah. Dia tutup, kejut-kejut pukul 10 pagi. Contoh dia sengaja tak tadi ni? Sengaja. Sebab apa dia bangkit dah tadi?
Dengar dah jam tapi dia tutup jam tu balik, dia kata nak tidur balik. Maka yang tu bila dia kejut, wajib segera dia qada sembahyang dia dan wajib segera dia bertaubat. Walaupun orang mai rumah dia panggil dia, bagi salam kat dia, Assalamualaikum, terkejut dia, maka tak boleh layan tetamu lagi, kena segera qada sembahyang dia dulu dan segera bertaubat kepada Allah SWT. Beza dengan yang kedua, dia kunci jam 5.30, kunci jam. Bunyi jam tapi tak bangkit je. Bunyi jam. Bunyi jam, bunyi tak dengar juga. Tidak mampu orang kata. Tidak sungguh. Kejut-kejut tu pun asyik orang mai bagi salam. Terkejut dia. Yang ni sunat segera qada. Sunat je dah. Lepas tu boleh layan tetamu, bolehlah jamu kopi kat nak kalau lebih kurang ke jamu dia, lepas tu kita sembahyang sunat segera je. Yang tadi wajib segera, beza. Yang sengaja wajib segera berminta ampun. Yang kedua tak maksudnya tak sengaja, sunat segera. Ini tak apa, dia lewat sikit tak apa, sebab bukan dia sengaja pun. Dia tertidur. Ini beza tentulah. Sebab kalau dia sengaja dia berdosa. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman syahida minkum syahran falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'idatum min ayyamin ukhra. Oleh itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Ini yang bagi orang yang ni lah. Tu kadang-kadang berlaku orang tanya kan kafarah. Orang kafarah puasa kan bersama dengan isteri di bulan Ramadan, maka kena kafarah 2 bulan berturut-turut. Jatuh dia kata ada orang ambil kita kalau buka dulu tak apa, buka puasa dulu, lepas tu bersama tidak dikenakan kafarah. Betul ke? Kadang-kadang berlaku juga. Dia kata sebab apa? Kalau buka dulu maka tak dikenakan kafarah. Betul ke? Cuma bezanya, kalau contoh kita kata tadi, yang kafarah ni bagi kita Imam Syafi'i hanya untuk orang lelaki je, kafarah berturut-turut selama 2 bulan berturut-turut. Sebulan pun dah terguling dah. Tambah-tambah 2 bulan. Habis nak elak benda tu tadi dia kata buka dulu Ustaz, boleh ke buka dulu? Buka pada bulan Ramadan hukumnya dosa besar. Walaupun tak kena kafarah, tapi buka puasa dengan sengaja hukumnya dosa besar. Lepas tu bersetubuh pula dosa besar. Berapa kali dosa besar? 2 kali dosa besar. Sedangkan orang yang bertinggal puasa, kalau tinggal puasa dengan sengaja, dia wajib imsak, wajib dia menahan daripada makan. Tak boleh makan, makan juga berdosa. Baik puasa no? Dah lah tak puasa, wajib imsak, wajib dia menahan diri, tak boleh minum sebiji macam orang puasa juga. Dia wajib puasa, lepas tu dia jimak pula. Dah dosa besar campur dengan dosa besar. Dia fikir hanya 2 bulan tu terus, dia tak fikir hak dosa besar ni. Buka puasa bulan Ramadan pun dah dosa besar dah. Lepas tu berjimak pula, dosa besar pula. Kecuali ni hak berlaku ni, kecuali orang yang musafir. Kan musafir kan boleh berbuka. Balik dia Mesir dia pun buka. Isteri dia kedatangan haid. Maksudnya waktu pukul 5.30 lagi dia masih haid. Dia puasa tak? Tak puasa lah haid pukul 5. Tengok-tengok lepas subuh, tengok-tengok khair dah. Dah khair dah. Maka ketika tu sunat imsak. Sunat imsak. Yang tadi wajib ni kalau hak sengaja wajib imsak. Wajib, tak boleh makan, tak boleh minum. Tetapi kalau dia musafir, kalau orang yang perempuan yang kedatangan haid, pukul masa sebelum subuh tu masih lagi ada haid, sebelum masa sebelum subuh tu masih lagi tak kering, lepas waktu subuh kering dah, maka dia boleh makan tapi sunat imsak, sunat dia tahan diri.
Tapi kalau dia berjima, jadi maksudnya apa? Dia hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Dia tak kena tak dosa apa? Dia bersebab. Sebab dia orang perempuan dah kering haid lepas pada waktu subuh. Tapi kalau sebelum subuh dia kena puasa lah. Orang lelaki pula sebab dia musafir. Musafir kan dia sunat boleh buka. Tapi dia kalau dia puasa lagi bagus lah. Tapi dia sunat imsak. Sunat saja imsak. Sunat menahan diri. Tapi kalau dia berjima, inilah lepasnya. Tapi nak kena sebab yang ketiga tu lah. Tapi kalau sebab yang kedua, hukumnya adalah dosa besar. Jagalah walaupun dia tak kena berpuasa berturut-turut 6 bulan lelaki, tapi dia buka puasa kerana hukumnya haram, dia berjima juga adalah hukumnya haram. Dua dosa besar. Tu walaupun dia kata kadang nampak itu dia tak nampak hak dosa besar tu. Cuma yang tadi yang ketiga itulah boleh. Contohnya bagi lelaki yang musafir, ayat ni. Sekiranya musafir, sakit musafir, maka dia boleh buka. Tapi kalau dia puasa tu lebih baiklah. Dan perempuan pula yang ketengah haid sebelum masuknya waktu subuh, sebelum subuh tu dia masih lagi haid. Lepas subuh dia dah kering dah. Maka ketika tu dia sunat saja imsak. Sunat dia boleh makan tapi sunat dia imsak lah, tahan diri. Semua yang tiga tu lah boleh kalau dia nak bersama. Ya. Macam mana tu? Ya. Tak kira puasa, tahan diri. Sunat tahan diri, dapat pahala. Tapi kalau tadi hak sengaja tadi ni wajib tahan. Kalau dia buka, hukumnya berdosa. Hukum dosa besar. Kalau dia makan sekalipun, hukumnya berdosa. Kenapa dia wajib tahan diri? Baik puasa no. Baik puasa. Dah tak makan dah. Kalau dia tak puasa pun dengan sengaja, dia wajib imsak. Tapi kita itu tak ambil sambil lewah. Kalau dia tak puasa, dia sanggup beratok lagi dah. Sanggup beratok, sanggup makan lagi. Maksudnya, dosa bertambah dosa lah. Maksudnya apa? Dia makan pula, kelayak ramai pula. Tak jaga dia punya kesucian Islam pula. Maka, dia buat dosa berganda-ganda, dosa besar. Ni kita kena jagalah. Kena jaga. Dia kata maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari ditinggalkan itu pada hari-hari lain. Maksud ayat ini ialah siapa yang berbuka kerana sakit atau bermusafir, maka dia wajib mengqadakkannya puasa tinggalkan pada hari yang lain selepas Ramadan. Tapi kalau kita boleh puasa lah. Kerana apa? Kalau nak qadak balik pada bulan lain, walaupun boleh buka, tapi kalau nak qadak lagi pada bulan lain, walaupun kita qadak seumur hidup sekalipun, kita tinggal sehari nak qadak balik puasa yang kita tinggal satu hari tu, seumur hidup kita pun tak sama pahala yang kita tinggal sehari tadi. Kerana apa? Kalau nak qadak, boleh tak qadak bulan Ramadan? Tak boleh ya? Kena qadak hak sebulan-bulan tu lah. Tak boleh qadak Ramadan. Berapa? Sedangkan hak Ramadan ni buat yang fardu macam buat yang 70 kali fardu. Ni ketengah kita mengaji ni bulan Ramadan nak main ni. Mengaji ni macam pahala 70 kali mengaji. Pahalanya. Lalu kita mengaji dapat satu pahala mengaji. Satu pahala, bukan kita satu lah. Contoh kita mengaji ni dapat 100,000 pahala. Kalau bulan Ramadan kali dengan 70 kali. 100,000 kali dengan 70 kali. Banyak tak? Banyak. Tu kadang-kadang orang main Ramadan, orang pergi penuh masjid lepas Ramadan, dia tak pergi dah. Dia kata banyak Ustaz weh. Buat sekali macam 70 kali. Untung. Tu kalau kita tinggal sehari bulan Ramadan, kalau nak ganti balik dengan bulan-bulan lain, seumur hidup kita pun tak sama pahala pada bulan Ramadan. Untung. Buat yang sunat macam buat yang fardu. Buat yang fardu macam buat 70 kali fardu. Tu kita mengaji nanti bulan Ramadan lagi banyak pahala kita. Pahala sehingga 70 kali pahala. Baik. Yang ke-13 yang terakhir yang ke-13 yang terakhir ialah mengulang ataupun iddah. Mengulang ialah ibadat yang dilaku dalam waktu yang ditetapkan buat kali yang kedua kerana ingin mendapatkan kelebihan yang banyak. Contoh seorang yang sembahyang zuhur berseorangan, kemudian
datang satu kumpulan orang ramai untuk menunaikan sembahyang secara berjemaah, maka disunat kepadanya mengulang sembahyang zuhur tadi untuk mendapatkan pahala sembahyang berjemaah. Sunat ni. Kita sembahyang dah. Contohnya kita saya pergi sembahyang di masjid, surau, pergi sembahyang saya lah azan, saya lah iqamat, saya lah sembahyang seorang-seorang sembahyang. Habis sembahyang, saya pun turun keluar daripada masjid, tengok-tengok berhenti satu bas, satu kereta berhenti. Maka sunat ulang balik sembahyang. Saya sunat. Nak ulang pun boleh. Tak mau ulang pun boleh. Semua sunat. Sunat buat dapat pahala, tinggal tak dapat pun lah. Kita ulang balik sembahyang secara berjemaah, dapat pahala sembahyang berjemaah. Banyak mana Nabi kata? Nabi kata, as-salatul jamaah afdal min salatil fardhi wa sab'i wa ishruna darajah. Sembahyang berjemaah lebih baik daripada sembahyang seorang diri 27 darjat. Oh, tak tahu banyak mana. Ditanya di antara satu darjat dengan satu darjat tu banyak mana? Nabi sebut di antara satu darjat dengan satu darjat tu di antara langit dan bumi. Tak tahu nak abang. Jadi sunat kita ulang lagi. Walaupun sembahyang tu sah dah, tapi sunat. Kerana apa? Nak dapat pahala sembahyang berjemaah. Jadi kita habis yang tu, insya-Allah kita lepas ni kita akan masuk pada baru kita nak mengaji tajuk kita. Sebelum ni kita bicara tentang takrif ilmu fiqh. Dan lepas ni kita akan masuk bab yang pertama, iaitu bersuci. Wallahu a'lam. Kita buka soalan lah, kok ada soalan. Ya. Ya. Kami yang musafir ni jadi jemaah orang mungkin itu lah macam mana dia Ustaz? Dia bukan mukim situ. Ya, kami ni lah yang musafir. Dia mukim lah. Dia suami dia dah azan. Dia jadi imam lah. Sah imam ni sah. Cuma kalau kita hak musafir ni, kalau kita dia sembahyang taman, tak boleh kita ikut dia lah. Kalau 4 rakaat tak boleh kita nak qasar. Jadi kalau kita nak qasar ni, kita buat asim lah. Tentunya kalau kita pergi tempat tu, depa tu orang yang bermukim situ, depa mesti sembahyang secara buat bukan jamak 4. Jadi kalau kita ikut depa, maka kita nak ikut 4 lah. Tak boleh kita buat qasar lah. Dia ikut kita boleh. Kita jadi imam. Orang yang qasar, orang yang hak tamam boleh ikut. Cuma sekali dia bagi salam, kita tambah lagi 2. Contohnya kita sembahyang zuhur, kita buat 2 rakaat. Kan qasar. Orang ikut kita boleh tak? Boleh. Sekali lagi kita hak imam tu bagi salam, dia bangkit tambah lagi 2. Tapi kita orang musafir tak boleh, kalau ikut dia kena ikut hak 4 tu. Tak boleh kita berhenti tengah jalan. Dia ikut kita boleh. Cuma kita macam kita lah. Kita orang sembahyang tarawih ni. Kita nak sembahyang syak boleh tak? Boleh. Untuk imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, kita tambah bangkit lagi, tambah 2 lagi. Macam tu. Ya? Ya. Nak buat jamak. Cuma masa dalam semua kena nak buat jamak tu niat. Contohlah kita nak ikut dia 4 lah. Kita kata zuhur kita buat penuh zuhur, Allahu akbar, niat. Cuma dalam sembahyang kita niat kita nak buat jamak takdim 2. Kalau jamak penuh lah. Kalau tak jamak qasar tadi ni, niat kita nak buat jamak dan qasar. Sembahyang sah dalam sekali bagi salam bangkit tambah 2 lah. Tapi syaratnya dalam sembahyang tu kena niat. Sebab apa? Niat qasar masa takbir. Niat jamak dalam sembahyang. Maksudnya apa? Dalam tempoh sembahyang daripada Allah sampai sebelum salam, masa itulah kita nak niat, kita nak buat jamak. Maksudnya aku tak niat tak boleh buat lah. Wallahu a'lam.
Dia macam mana? Dia sebenarnya Semayang maghrib itu, kemudian tu salat masuk Isya, boleh jamak tak? dia habis maghrib sambung dah bangkit tambah dia semayang dia ada waktu-waktu dia. Habis waktu maghrib macam mana? Lepas habis waktu maghrib tu, Masuk Isyak. masuk Isya. Ha. Dia waktu dia singkat. Dia nak jamak semayang tu. Jamak maghrib dengan Isya boleh tak? Jamak. Nak himpun sekali. Dia jamak ni dia atas kesulitan. Dia jamak ni dia bukan kata syarat dia nak berjarakan. Dia kata bukan kata daripada 91 kita. Jamak ni sebut dengan kesulitan. Itu nanti esok kita akan jumpa esok ni operation pun sama. Ataupun hujan lebat pun sama. Maksudnya jamak ni atas kesulitan. Dia bukan penjarakan. Tak mesti dengan 90 9 tak kira tu jamak. Dia atas kesulitan kita. Contohnya orang yang paksa. Orang yang operation. Maksudnya dia apabila dia operation, masa dalam operation tu, maksudnya pas semayangnya akan luput. Waktu luput dia boleh jamak. Sama tadi ni maksudnya kalau waktu singkat dia semayang tu, dia tak kesulitan apa. Habis semayang sekali lagi salam, bakit tambah tu lah. Dia masuk waktu lain. Dia macam mana waktu singkat tu saya tak faham tu. Dia maghrib dia Isyak dia panjang. Maghrib dia semayang maghrib dulu, lepas tu Isyak dia tak ada jamak tu. Cuma kalau hak jamak dia maksudnya dia adakah kesulitan yang berlaku tu di antara maghrib Isyak tu kesulitan tak? Contohnya kalau kita contoh waktu maghrib tu singkat. Jalan kita waktu singkat tu kita boleh tak semayang maghrib? Kalau kita boleh semayang maghrib, sempurnakan semayang maghrib. Lepas tu habis maghrib, masuk waktu Isyak semayang Isyak. Cuma kadang-kadang kita ni, contohnya waktu sesingkat, kita guna kaedah yang kita sebut ni dengan syarat mendapat satu rakaat kaedah tadi ni. Dengan syarat dapat satu rakaat. Contohnya Allahu Akbar, kita sebenarnya dapat rakaat, tahu masuk waktu Isyak. Dikira apa? Dikira maghrib juga lagi. Sebab apa? Sebab kita dapat satu rakaat. Maksudnya apa? Tak lagi semayang walaupun orang dah azan semua semayang, kita semayang juga, tambah juga lagi 2 rakaat lagi. Contohnya kita kata waktu singkat tadilah, waktu maghrib singkat 5 minit waktu maghrib tu. Jadi kita semayang sekurang-kurangnya kita dapat 1 rakaat. Dapat 1 rakaat, azan Isyak contohlah, azan Isyak. Teruskan semayang kita. Walaupun dah masuk waktu Isyak. Walaupun dah masuk dah dengan syarat dapat 1 rakaat. Tapi kalau tak dapat 1 rakaat, tadilah dikira qada semayang tu. Qada semayang tu lah. Lagi waktu Isyak dia panjanglah waktu lepas maghrib sehingga sebelum masuk waktu subuh. Dia waktu dia panjang. Macam-macam orang yang tak apa, kena tunggu doktor kan, sakit kan. Itu kesulitan boleh. Itu boleh. Itu boleh. Hujan lebat pun boleh. Nanti kita akan jumpa esok ni. Tajuk semayang jamak dan qasar. Dia ada tajuk khasnya esok ni. Tapi lambat lah kot. Mungkin 2-3 tahun lagi sampai tajuk. Lambat. InsyaAllah tak apa lagi sampai. Tak apa. Bila kita tanya ni, walaupun kita tak masuk tajuk, kononnya kita boleh bincang lah. Walaupun tak masuk tajuk, ada benda tu kita belajar dah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Baiklah, sama-sama kita tangguh kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan salat subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.